Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih kerana you all dah menonton beberapa episod terdahulu sebelum ni. Berikan tepukan pada untuk diri sendiri kerana datang sejauh ini. Malam ni kita special sikit, kita bercerita tentang album yang ada di era tahun 90-an, tapi dalam konteks muzik yang genre yang dinamakan grunge. Pada awal tahun 90-an, it was a big thing lah at that point of time. Dia merevolusikan sound rock and roll tu sendiri, fashion, culture, semua ada sea change lah berlaku pada early 90s yang melibatkan grunge ni. Bermulanya dalam sekitar tahun 1991. At that point of time, sebelum 1991 tu, banyak band-band international lebih kepada hair metal, heavy metal, Poison, you have Poison, ada Skid Row, ada Guns N' Roses, Warren lah, Striper and what's up. Tapi band-band tu masih ada. Walau bagaimanapun, apabila datang gelombang grunge music sekitar 1991 tu, ia merupakan satu pembuka minda lah kepada anak-anak muda, especially anak-anak muda that point of time lah, untuk berubah cita rasa muzik mereka ke arah sesuatu yang lebih baru lah. 10 album terbaik genre grunge yang, sepanjang zaman. Ya, yang menjadi pilihan kita lah. Okey, kita pergi ke album pertama. Alright. Kita ada apa album pertama ni? Okey, untuk album pertama, kita ada album yang diterbitkan pada tahun 1991 oleh satu band yang besar namanya. Until now pun nama dia masih segar, iaitu band bernama Pearl Jam. So Pearl Jam ni datangnya daripada satu lokasi di Amerika namanya Seattle. Jadi di Seattle ni banyak band-band yang seumpama ni, yang perjalanan muzik mereka ni berteraskan grunge, punk rock, heavy sikit. Grunge tu, dalam grunge tu sendiri ada banyak pecahan muzik sebenarnya. So album yang saya sarankan yang pertama ialah this one, Pearl Jam 10 from 1991. From 1991. Secara ringkas, ianya datang daripada kerjasama antara Stone Gossard, Jeff Ament dan Mike McReady lah. Bila dia dah ada tiga ni, so dia engage drummer macam Matt Cameron daripada Soundgarden, ada juga Jack Iron ex Red Hot Chili Pepper untuk main dengan dia lah. And then bermula daripada dia punya demo 5 lagu tu, Mama Son tape kan yang dia hantar keluar. Yes, Mama Son, ya. Dalam pada penubuhan Pearl Jam ni, Mike McReady dengan Ament sama Gossard, dia combine dengan Chris Cornell, Soundgarden, dia buat satu project band called Temple of the Dog. Yang mana Temple of the Dog ni tribute kepada seorang rakan dia, Andy Wood, yang kita akan get into sebentar lagi. Andy Wood ni yang telah meninggal dunia sebelum dia launch dia punya album. Band dia sendiri namanya Mother Love Bone. So bermula titik daripada album ni lah, yang mana ada hits dia. Di setiap show dia mesti main most of the song daripada 10 ni lah. Ada memang dia punya signature song semua daripada kebanyakan daripada 10. So album ni ada Once, Even Flow, Alive, Why Go Black, Jeremy, ni mesti mainnya. Porsche, Once, Garden, Beat, Release. Dia album ni best sebab dia daripada heavy lagu macam Even Flow sampailah ke lagu slow yang kita tak expect Pearl Jam main, macam Oceans, akustik, slow. Memang best lah, memang boleh nampak range of songwriting diorang memang nampak dalam album 10 ni. As for me personally, kalau kata Pearl Jam, this one will be my ultimate album lah. Okay, so for those yang nak tahu lanjut tentang grunge or berminat
grunge music, this album memang you all kena ada dan kena tahu lah album ni. So the next album yang saya akan cakap ni, orang kata mestilah album ni lagi besar daripada 10. Ni tak kenal. Ini tak kenal. Bahal. Kau memang cari penyakit. Alright, album Nirvana Nevermind. So Nirvana Nevermind ni Ini memang kayaknya ramai budak-budak start main gitar pun sebab album ni perubahan dalam climate music zaman tu mostly ialah kerana album ni. Ya. Yes. Ya. So album ni Nirvana Nevermind bukan first album ni Kurt Cobain, Chris dengan siapa mamat tu yang Foo Fighter tu? Apa nama dia? Dave Grohl. Ya, Dave Grohl. Aku bukan apa, aku kurang sikit Foo Fighter ni. Ada sebelum tu album Bleach From 1989. Incesticide apa semua. Tapi this is the ultimate album lah. So if you memang walaupun tak grunge, you can have this album. Favorite album apa? Favorite saya? Saya suka Lithium, Come As You Are. Smash Teen Spirit ni pasal banyak sangat kali dengar. Yalah, dia orang pun tak dia orang pun tak nak main benda tu kadang-kadang. Zaman aku umur belas-belas lah. I mean 19, 20 tu memang jalan-jalan buka pintu bilik member, ini CD nak dengar. Main kalau nak test lagu, nak jamming, mesti jam. So everywhere. Masa tu kalau dekat gig 1992, 1994 macam tu, banyak band yang pakai baju belang. Baju belang. So bila dia ambil gambar macam ni tau. So yalah, kita tahu lah itu Nirvana lah. Okay, so thank you for Kurt Cobain, Chris dan siapa tu? Dave Grohl. So for this very nice album. Band ni memang kalau dekat Malaysia orang kurang gemar sikit. Dia macam ini band lah, Lauya punya band lah. Jahat sial. But then aku suka band ni. And then first 3 album dia okay, memang very good. Penyanyi dia pun mati juga sekarang. So this album, Stone Temple Pilot. Saya dengar album ni, band ni ada banyak debate sama ada benar ke dia grunge sebab dia punya dia bukan, of course bukan daripada Seattle kan. Dan satu lagi sound kedengaran sebelum gelombang grunge tu melanda, sound dia agak different. Aku suka STP ni because ada dua beradik ni. Dilio Brothers ni. Dean Dilio dengan Robert Dilio ni. Penyanyi dia tu memang seronok lah kita dengar nama dia. Scott Weiland ni. Scott Weiland tu nampak gaya macam dia lain sikit daripada frontman zaman tu. Dia ada bawi-bawi sikit. Itu sebab tone suara dia lebih ada bluesy sikit. Dia ada dekat-dekat sikit dengan Weather, tapi kita dengar dia, kita tak rasa Weiland ni orang muda. STP bila kau dengar first track, move to second track, third track, fourth track, kau tak rasa babe ni band grunge ni. Tapi dia hidup kelompok dia dalam kelompok grunge. Because kalau kau dengar album dia yang next album, fast punya lagu tapi bukan metal. Dia macam happy song semacam tu. So album ni aku punya personal punya pilihan lah. So Interstate Love Song ni kadang-kadang kalau kita pergi jamming, if ada orang main lagu Interstate Love Song ni, that means he knows a lot of things about. So this for album STP boleh simpan. Dia rare lah. Yeah. So the next one is Alice in Chains album Dirt. Dirt ni agak heavy. Dan lagu-lagu dalam ni memang semua sedap lah. And then dia punya penyanyi dia Layne Staley, Jerry Cantrell dia punya gitaris dia. Ni Mike Starr yang main recording. Dia punya recording untuk ni bass dia Mike Starr. After this album baru Mike Inez main. Video semua Mike Inez. This album boleh simpan lah. Susah juga nak dapat album Dirt ni sekarang because of tak tahu mungkin dia orang tak print ke apa, but then it's worth to simpan Dirt ni lah.
starting dia Damn Bones, ada Damn That River. This one quite heavy punya album. Dia lain daripada STP, lain daripada first album. Boleh katakan dia heaviest. Dia heaviest among these three before. Rooster, Wood Angry Chair. Wood ada kan? Wood ada. Wood lah. Wood, Angry Chair. Angry Chair ni jadi soundtrack untuk filem tau. Filem Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, at that point of time. This one boleh simpan. First 4 album. Untuk album yang kelima pilihan kita, kali ni kita pilih tak lain tak bukan Soundgarden. Ni tak ada. Soundgarden. Tak lengkap lah before. Yeah. Kena ada ni. It's one of the biggest band actually Dengan daripada technical Seattle. dia, dengan heavy dia, the almost perfect combination of Sabbath, Zeppelin, memang on. Tadi Acak tanya, kenapa kita nak pilih Super Unknown lah? Kenapa kita tak pilih Bad Motorfinger. Bad Motorfinger apa semua? Because of this one, Spoonman dengan Black Hole Sun. Player dalam ni pakai SG, so aku minat orang yang pakai SG. Kim Tyre, Chris Cornell, drummer Matt Cameron. Punya bass tu aku tak ingat nama. Ben Shepherd. Ben Shepherd. Alright. Dia pakai free bass, sometimes jazz bass. For me, among this Len Stanley, Eddie Vedder, Kurt Cobain of course, Scott Weiland, Chris Cornell ada something to offer, which is he's a very good guy, very good singer, bluesy singer. Dia songwriting dia best. Dia punya rasanya voice dia yang paling mengimbau 70s kali we're talking about 70s rock, grunge. Macam Pearl Jam dengan Soundgarden is informed by 70s rock kan. Suara dia paling Robert Plant lah dalam tu. So check out this one. Super Unknown from 94. Super Unknown from 1994. Yang keenam. So album ni Acap punya antara favourite Acap album daripada Hole. Live Through This from 1994. Seperti kita tahu Seperti ialah kita tahu, band Courtney Love lah. Yang Courtney Love ni, kalau siapa yang tak tahu, dia ni bini Cobain lah. Walau macam mana pun, you need to get this album. Yes. Album ni ialah album yang mengajar saya bahawa kemarahan wanita itu benar. If you are a girl, kau kalau selalu dengar K-pop, you have to listen to this. Kau akan jadi seorang wanita yang lebih matang. Alright, now album pilihan saya yang ke-7 datangnya daripada band bernama, pelik band ni nama dia, Smashing Pumpkin. Menghentak buah labu. Kenapa saya pilih Smashing Pumpkin diletakkan dalam kelompok-kelompok yang grunge? Sedangkan dia bukan dari Seattle dan sound dia vastly different daripada band-band yang ada zaman tu. Album awal dia, Siamese Dream, Gish tu memang sound ada sound grunge lah. Saya suggest untuk you all untuk cari balik album ni, Smashing Pumpkin, Siamese Dream dan juga Gish. First album awal dia dua ni, untuk kalau nak dengar grunge punya elemen dalam Smashing Pumpkin. But then Smashing Pumpkin dia transition, ada perubahan dalam dia punya lagu apabila masuk album Machina, album Melancholy, tu semua nanti kita cerita dalam episod lain. Alright. Nombor 8 ialah album yang tadi saya dah bagi tahu dalam mukadimah sikit dalam album yang pertama tadi ada sebut satu band nama Mother Love Bones. Mother Love Bones ni antara kira macam di Seattle tu ada point of time keharapan Seattle lah untuk band ni berjaya lah. So sangat pelik sebab the harapan besar scene Seattle pada ketika tu, sound dia bukan seperti yang kita nampak band-band yang keluar selepas tu Sound dia bukan macam Pearl Jam, sound dia bukan macam Soundgarden, Nirvana ataupun yang lain-lain. So mana kepada Mother Love Bone, kalau nak dengar lagu rasanya paling famous lagu diorang ialah dalam soundtrack singles. Single, Chloe Dancer, Crown of Thorns. Itu memang lagu yang mencecah dekat
tak silap saya 6 minit. Memang epic lah dengan piano, intro dia semua. Macam kita dengar a mixture of almost Queen dengan Guns N' Roses at dia punya peak. Best. Stardust Champion dengan Chloe Dancer Clown Tones. Ini memang wajib dengar lah bagi saya. Album dia yang kalau Mother Lover ni kalau boleh cari bertajuk Apple. Yes. So Apple ni kalau simpan 1990, yes. ada value lah. Album ni memang kesian lah sebab for me good album tapi tak kematian frontman kan. Ya. How do you Frontman dan main songwriter. So dia orang sepah. Yeah. Alright. Dia punya grunge ni agak macam mana? Agak muda lah. Perisa muda. Datang dari 3 orang anak muda Yang bukan dari yang Seattle. bukan dari Seattle, bukan dari London. No, it's not London, Washington DC. No. It's ketemu lah. No. Band ini namanya Silverchair. Ini one of my personal favorite band at that point of time, 1995, 1996. Antara lagu yang ada dalam album pertama yang saya cadangkan ini ialah album bertajuk Frogstorm. Cover album dia gambar katak hijau. So album ni masa saya jumpa album ni saya tak tahu pun apa lagu dalamnya. So bila pergi kedai Nampak katak. kita nampak ini album lain macam ni dia punya cover ni. Katak, seekor katak dulu Silverchair Frogstorm. Saya beli album tu, bawa balik, lagunya tak mengecewakan. Memang kita rasa it's a grunge music but then dalam versi yang lebih muda. Macam Acak cakap, it's a second generation of grunge. Boleh kata heavier Dia tak semua lagu heavy. Dia ada lagu yang kurang heavy sikit, macam lagu Tomorrow. Sebab era ni saya tak berapa familiar. Saya dengar daripada diorama ke atas tu probably. Yes. Saya Mostly orang dengar kalau cakap pasal Silverchair ni, orang akan cakap Silverchair, diorama, Freak Show. Freak Show is the second album lah. First album Frogstorm, and then nombor 3 tak salah diorama tu ada Neon Neon Ballroom apa semua tu. For me, saya stop dengar Silverchair lepas album Freak Show because of saya agak kecewa dengan diorama punya album yang mana Silverchair dah berubah arah. Dia jadi lebih pada agak modern sound, bukan sound jahat 3 instrumen saja. Please get this album, Silverchair, Frogstorm dan juga Freak Show tu. So kita dah bercerita tentang Festival King, kita dah cerita Pearl Jam, Stone Temple Pilot, kita dah cerita kita cerita Nirvana. Sekarang kita dah sampai ke album yang ke-10. Jadi tadi saya dah disebut second generation of grunge album. Tapi yang ke-10 ni nak kata dia 100% grunge, it's not grunge sangat. Dia ada elemen of hard rock. Partly dalam dia punya lagu tu ada elemen grunge. Album yang saya masukkan ialah this one. Okay, this one, Candlebox. So album ni kan ada satu lagu pasal Andy Wood pada Lover juga. if I'm not mistaken, tajuk dia Far Behind. Yes. Kalau you dengar first track dia tu, dia ada sedikit ada elemen of even flow punya briefing sikit-sikit. Jadi Candlebox ni nyanyian dia sangat bagus, vokal dia bagus, dan juga dia punya guitar playing pun bagus. Dan juga kerana dalam music grunge gitar solo kurang. Tapi Candlebox ni dia ada elemen grunge but then gitar solo dia agak bluesy sikit. Boleh cari album ni dekat kedai ke kat mana-mana. So if you nak try dengar Candlebox, get this album first, barulah cari album-album yang kemudian. So kita dah sampai ke penghujung kembara kita pada hari ini, ya, menyusuri salah-silah music grunge serata dunia. Mostly kita cover
1990 sampai ke 1995, 1996 lah. Bawah tahun 2000. Pop music punya sound, look and feel tu berubah sepenuhnya kerana gelombang grunge ni lah. Ya. 10 ni bukan ada ranking 1, 2, 3 tak. Kita just letak 10 sekadar for you nak all, sharing dengan korang. untuk sharing dengan you all. Feel free to comment, feel free to bagi pendapat. Kita suka ada two-way interaction. Jadi pada mereka yang berminat tentang muzik grunge yang kita orang sebutkan tadi, bolehlah mula mengumpul material-material fizikal, CD, vinyl sebagai koleksi. Dan jangan lupa komen, like, subscribe. InsyaAllah kita akan lebih produktif dan akan ada episod-episod yang akan datang membincangkan tentang album-album pilihan kita. Itu saja untuk setakat ni. Ya, saya Acap, ni Abang Amir. Ya, majulah muzik untuk Malaysia.